Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, pertemuan kita pada pagi ini atas rahmat Allah, hidayah dan taufik daripada Allah. Semoga Allah sentiasa mengurniakan rahmat kepada kita, memberikan keberkatan, melapangkan dada kita, mempermudahkan segala urusan kita. Pagi ini kita akan membicarakan tentang suratul Al-Hijr. Surah Al-Hijr ini merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-14. Begitu juga selepas suratul Hijr, kita akan membincangkan tentang suratul Nahli. Suratul Nahli pun merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-14. Jadi pagi ini kita bincang juzuk yang ke-14 pada hari ini merupakan 12 Ramadan. Kita membincangkan juzuk yang ke-14. Sepatutnya pagi ini kita dah masuk juzuk 15, iaitu surah Al-Isra dengan suratul Kahfi. Namun semalam kita tidak dapat melangsungkan kelas, jadi kita bawa apa yang sepatutnya semalam kita pelajari pada pagi ini. Baik, suratul Al-Hijr ini untuk kita memahami pembukaan dan penutupan, kita semua kena meletakkan diri kita bahawa ayat-ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena membawa diri kita bagaimana fasa-fasa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi berada di Makkahul Mukarramah. Kerana suratul Hijr merupakan surah yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Untuk memahami lagi maklumat dalam suratul Hijr, kita kena ambil maklum tentang penamaan surah. Ya, suratul Hijr ini, Al-Hijr itu sendiri adalah bermaksud kawasan berbatu. Jadi nak dapatkan maklumat lanjut tentang penamaan surah, tuan-tuan dikehendaki merujuk kembali, mengingati kembali ataupun rujuk balik nota yang nota tajuk tentang nama 114 surah. Al-Hijr ni kawasan berbatu. Tetapi kawasan ni sebenarnya adalah kawasan yang menjadi kediaman kaum Thamud. Sebenarnya surah Al-Hijr ni surah yang Allah menceritakan tentang, kalau nama surah tu berkaitan dengan kaum Thamud. Kadang-kadang Quran panggil Thamud. Kadang-kadang Allah memanggil mereka ini Ashabul Hijr. Ashabul Hijr tu penduduk yang berada di kawasan yang berbatu. Kawasan yang berbatu. Kerana kaum Samud ini mereka membina, mereka memahat gunung-gunung dijadikan sebagai tempat tinggal. Gunung-gunung. Tuan-tuan, gunung ni kan tegak, kukuh. So mereka buat rumah mereka di dalam gunung-gunung tu. Mereka pahat gunung-gunung tu. Itu kita boleh rujuklah di dalam Al-Quranul Karim tentang kaum Samud. Okey. Kita terus pergi kepada tujuan surah Al-Hijr.
Okey. Tujuan suratul Hijr ini bagi sesiapa yang dah mengikuti modul nama dan tema surah dalam nama dan tema surah. Kita telah belajar juga tentang tujuan suratul Hijr. Suratul Hijr ni dikaitkan dengan nama kaum Thamud, penduduk yang berada di kawasan yang berbatu. Maka tema bagi ataupun tujuan suratul Hijr ini adalah Allah nak menyebutkan tentang sesiapa yang dia mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah ni tuan-tuan dan puan ya, apa saja wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, ia termasuk di dalam ayat-ayat Allah. Begitu juga Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada siapa-siapa yang dia menolak wahyu-wahyu Allah, dia tak percaya itu adalah wahyu Allah, dia mendustakan, maka Allah memberitahu bahawa mereka ini tidak akan terselamat. Mereka tidak akan terselamat. Oleh kerana itulah Allah mendatangkan kisah kaum Thamud yang mereka ingat buat rumah dalam gunung-gunung ni mereka boleh selamat. Rupa-rupanya tidak. Kenapa tidak? Apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah seperti mana kaum Thamud telah mendustakan nabi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyelamatkan mereka daripada azab. Sebab itu kita kena ingat balik cerita azab kaum Thamud ni. Mereka ni di antara kaum yang Allah timpa 3 jenis azab. Azab pertama adalah azab mereka mendapat sayhah, mereka dapat pekikan suara yang sangat kuat, iaitu pada subuh yang hari yang keempat. Lepas tu mereka telah ditimpa gempa bumi yang terlalu kuat dan akhirnya mereka telah disambar petir. Jadi tuan-tuan kena, sebab itu untuk memahami tajuk ini memang tuan-tuan kena rujuk balik ataupun ingat balik apa yang telah kita pelajari pada sinopsis juzuk yang ke-14. Begitu juga kena ingat balik, ulang balik semula pada modul tajuk nama dan tema bagi 114 surah. Kerana ia membantu untuk mendapatkan maklumat yang keseluruhan. Sebab tu modul pada kali ini kita hanya bincang tentang pembukaan dan penutupan. Sebab tu tajuk ni, pembukaan dan penutupan ni, tuan-tuan tak jumpalah kisah Ashabul Hijr. Sebab kisah tu kita dah bincang pada nama dengan tema. Tetapi dekat pembukaan dan penutup ni sebenarnya ia banyak merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu modul pembuka dan penutup ni tuan-tuan akan dapat mempelajari tentang sirah, kehidupan, suasana yang ada pada dakwah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya kena ulang sebut tujuan, kadang-kadang kena ambil masa sekejap cerita tentang nama surah tersebut. Jadi moga-moga tuan-tuan dapat ikuti dan tuan-tuan tahu maklumat mana yang perlu diingat kembali ataupun perlu dipelajari bagi memudahkan mengikuti maklumat seperti yang kita telah pun bincangkan pada minggu-minggu sebelum ni dan termasuklah pada hari ini. Okey, suratul Hijr, pembukaan bagi suratul Al-Hijr. Okay, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Quran adalah mubin. Al-Quran adalah sebuah kitab yang jelas. Tapi ayat pertama ni dia bukan cerita pasal Al-Quran saja. Dia cerita tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Termasuklah Quran. Kita tengok pada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab. Inilah ataupun itulah ataupun demikianlah allati. Tilka tu maksudnya demikianlah ayat
Alkitab. Okey, ayat-ayat Alkitab di sini, tuan-tuan dan perempuan, ayat-ayat kitab di sini bukan merujuk kepada Al-Quran. Tuan-tuan jangan kita cepat-cepat kalau baca Alkitab, oh ni Al-Quran. Kalau sebelum ni memang kita jumpa Allah tak guna nama Quran, tapi Allah guna nama kitab. Tapi dekat sini, Alkitab di sini, dia bukan Al-Quran. Kerana Al-Quran Allah sebut selepas dia. Al-Quran. Alkitab di sini merujuk kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Seperti Taurat, seperti Injil. Kita kena faham di sini. Alkitab, okey. Yang lepas tu baru Allah sebut wa Qur'anim mubin, dan Al-Quran yang jelas. Jadi dekat sini Allah memulakan suratul Hijr menceritakan tentang wahyu, yang Allah berikan ataupun kitab-kitab yang diterima oleh para nabi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah sebut mubin, jelas? Dan ini adalah salah satu sifat kepada Al-Quranul Karim. Baik, kita dah nampak tentang pembukaan, mari kita lihat kepada penutupan. Okey, kita rujuk ayat nombor 87. Okey, ayat nombor 87 surah Al-Hijr ini, kita tahu suratul Hijr ini adalah surah yang terdiri daripada 99 ayat. Maka ayat yang ke-87 Allah menyebut tentang apa yang Allah sebut pada ayat pertama tadi. Kalau ayat pertama tadi Allah kata Quran yang jelas isi kandungannya. Maka pada ayat 87 Allah menyebutkan antara surah ataupun ayat-ayat dalam Quran yang mubin tadi itu, Allah menyebut tentang 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. So kalau kita baca ayat nombor 87 ini, kita akan mengetahui bahawa yang disebut dengan 7 ayat yang diulang-ulang ini, kalau kita baca kepada pendapat para ulama, kita cuba baca dekat sini, Allah kata walaqad atainaka sab'an minal mathani. Okey, dia ada yang ini sab'an minal mathani, maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang ini berlaku perbezaan pentafsiran di kalangan para ulama. Berlaku banyak pentafsiran di kalangan para ulama, tetapi di antara pendapat yang menyebut 7 yang diulang-ulang ini, pendapat yang terpilih. Sebab tu kena catat dulu. Sab'an minal mathani ni 7 ayat yang diulang, 7 yang sebenarnya bukan 7 ayat, 7 yang diulang-ulang. Cuma kenapa kita sebut 7 ayat? Kerana terjemahan ni dia sudah memilih pendapat 7 yang diulang-ulang. Sab'an ni maksudnya 7. Minal mathani diulang-ulang. Jadi 7 yang diulang-ulang ni, sebab 7 kat situ dia boleh membawa maksud 7 surah. Sebab tu dekat sini 7 ni, 7 kat sini, dia boleh bermaksud banyak. 7 kat sini. So ayat ni sebenarnya, terjemahan ayat ni kerana telah memilih pendapat yang kata 7 kat situ adalah suratul Fatihah. Maka kalau suratul Fatihah, dia adalah 7 ayat. 7 ayat, sebab tu dia terjemah 7 ayat. Tetapi sab'an dekat sini boleh membawa maksud 7 surah yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Sebab kita kena ingat ya, sebab tu kita jangan sempitkan makna dia. Okey, tetapi pendapat yang terpilih
daripada ada yang kata 7 surah, ada yang kata 7 ayat merujuk kepada Fatihah, kita terus memilih kepada pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, mengatakan bahawa 7 yang diulang-ulang itu merujuk kepada 7 ayat di dalam suratul Al-Fatihah. Sebab Al-Mathani diulang-ulang ni merujuk kepada surah Al-Fatihah yang dibaca selalu. Tetapi 7 di sini juga ada pendapat lain mengatakan ia adalah 7 surah. Itu suratul Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, termasuklah surah Yunus. Ini pun pendapat yang kuat juga. Cuma kita memilih pendapat yang dipilih oleh Al-Imamu At-Tabari. 7 tu adalah maksudnya suratul Fatihah. Okey, kalau tuan-tuan nak kutkan siapa scholar ulama yang kata 7 yang diulang-ulang ini adalah suratul Fatihah, ia adalah pendapat Umar Al-Khattab, pendapat Sayyidina Ali bin Abi Talib, pendapat Abdullah bin Mas'ud, pendapat Abdullah bin Abbas, pendapat Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Ar-Rabi' bin Anas. Dia banyak pendapat. Tapi cukuplah maklumat tersebut kerana kita dah jebatkan waktu kita. Okey, kemudian Allah kata wal Quran al-azim, dan seluruh Al-Quran yang agung. So Al-Quran yang agung dekat sini dia merujuk kepada apa? Al-Quran yang agung. Ada pendapat mengatakan dia juga merujuk kepada suratul Fatihah. Tetapi ada juga mengatakan Quran yang agung Quran yang agung ni maksud semua kandungan di dalam Al-Quranul Karim. Okay, jadi kita dapat jawapan bahawa penutupan bermula pada ayat 87 ini Allah memperincikan, menjelaskan lagi Quran yang jelas pada pembukaan tadi, maka disebutkan contoh-contohnya, perinciannya, iaitu surah Al-Fatihah, dan juga keseluruhan Al-Quran itu sifatnya adalah agung. Jadi membawa penambahan maklumat. Quran ini adakah dia sekadar mubin? Tidak. Tapi Al-Quran itu juga merupakan sifat dia Al-Azim, iaitu agung. Okay, jadi kita dapati pembuka dan penutup kesimpulannya tentang apa? Tentang wahyu ataupun kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para rasul yang terdahulu, termasuklah kitab Al-Quran Al-Karim. Quran yang mubin, Quran yang agung. Okay. Jadi kita pergi kepada sudut yang kedua. Okay. Pembukaan bagi surah Al-Hijr ini, Allah menyebut tentang situasi orang kafir di hari akhirat. Ini situasi orang kafir di hari akhirat. Jadi tuan-tuan ingat kita sebut daripada ke awal. Okey, ayat-ayat ni kan Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kisah kaum Samud, kisah penduduk Hijr ini Allah ceritakan dalam suratul Hijr supaya orang penduduk Mekah mereka ambil teladan, mereka ambil iktibar. Kalau mereka ada perangai yang sama, karakter yang sama macam penduduk Hijr, kaum Samud tadi, maka mereka akan, Allah Ta'ala boleh timpakan mereka azab seperti mana kaum Samud. Kenapa? Kerana mereka ini telah memaling, mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah. Sebab itu pada pembukaan surah Al-Hijr, Allah menyebut tentang ayat Quran yang jelas, ayat Quran yang agung. Kita jumpa dekat penutupan tadi. Jadi Allah nak bagi tahu kepada penduduk Mekah bahawa kamu pun takkan terselamat seperti kaum Samud. Kaum Samud tu dia buat rumah dalam gunung lagi. Tapi tetap
pun tak terselamat. Kenapa? Kerana mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah yang ada pada Nabi mereka. Jadi, dalam masa yang sama, Allah Ta'ala terangkan juga bahawa apa yang boleh jadi kepada kamu apabila kamu berada di hari akhirat. Maka Allah datangkan pada ayat yang kedua, Allah menyebut situasi betapa menyesalnya orang kafir di hari akhirat. Apa yang mereka menyesal? Kita kena baca ayat dia. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir tu nanti di hari akhirat mereka teringin kalau mereka dulu adalah menjadi orang Islam. Ini situasi keadaan yang berlaku kepada orang kafir di hari akhirat. Mereka tahu mereka telah tersalah memilih jalan untuk menjadi kafir. Jadi Allah turunkan ayat ini, letak pula pada ayat yang kedua, mula-mula Allah sebut tentang wahyu Quran tu. Apa kaitan dengan mereka menyesal tak jadi orang Islam? Jadi menunjukkan bahawasanya Al-Quran tadi ada kaitan dengan mereka ini sebagai seorang Muslim. Mereka menyesal lah. Mereka menyesal kerana menolaknya wahyu. Sedangkan Quran tu jelas. Sedangkan Quran tu agung. Jadi mereka teringin di hari akhirat untuk mereka menjadi orang Islam. Jadi moga-moga apabila ayat Quran ni turun, Suratul Hijr ayat kedua ini turun, supaya orang penduduk Mekah ni mereka ambillah peluang supaya mereka tidak menjadi orang yang menyesal. Allah dah bagi tahu dah, akan ada orang yang menyesal kenapa tak jadi Islam semasa hidup di dunia dulu. Kemudian apabila kita baca dekat penutupan, kita lihat pada ayat nombor 92 daripada 99 ayat, kita akan mendapati Allah mengulang kembali. Mengulang tu bukan maksud sama sepersis, tetapi mengulang isu ketika apa yang berlaku di hari akhirat, iaitu Allah Ta'ala akan bertanya, akan menghisab, bersoal jawab dengan orang-orang kafir. Jadi Allah mengatakan, فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Allah mengatakan bahawa demi Rabb kamu, kami akan menyoal lanas'alannahum, kami akan menyoal mereka semua. Sebenarnya semua sekali lah, termasuk orang Islam. Kemudian Allah mengatakan amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka lakukan. Tentang apa yang telah mereka lakukan. Ya, ini Allah Ta'ala akan tanya semua benda. Kenapa kamu tak mengucap syahadah? Kenapa kamu tak mau jadi Islam? Kan tadi dekat pembuka kan Allah kata mereka menyesal kenapa tak jadi Islam. Jadi apabila Allah tanya kepada mereka nanti, Allah beritahu nanti korang akan ditanya, kenapa korang tak jadi Islam? Kenapa kamu tidak mahu mengucap syahadah? Kenapa kamu tidak mahu menerima Al-Quran? Dan Allah akan tanya tentang apa yang mereka lakukan. Jadi dekat sini kita dapati ada perkaitan antara Al-Quran dengan hari kiamat. Ada kaitan dengan ciri sebagai seorang Muslim. Jadi kalau kita terima, Alhamdulillah. Allah akan tanya juga bagaimana penerimaan kita kepada kitab. Kalau kita menolak, Allah juga akan bertanya tentang kenapa kamu tolak. Jadi ini berkaitan dengan sudut yang kedua di dalam suratul Al-Hijr. Jadi kalau kita kaitkan dengan kisah kaum Samud, Hijr, boleh masuk dalam ayat ni. Allah akan tanyalah kepada mereka, kenapa kaum Samud, kamu tak nak dengar cerita tentang Rasul kamu. Rasul kamu telah diturunkan kitab, dia telah menunjukkan mukjizat ni kepada kamu. Kenapa kamu tolak dia? Jadi ayat nombor 1, 2 dan 3 menyebutkan tentang pertanyaan Allah ketika mana di hari akhirat.
Okay. Kemudian kita lihat kepada pembuka surah Al-Hijr ni pada ayat yang ketiga. Allah menyebut tentang kesenangan dunia yang dicari-cari. Kenapa? Apa perkaitan ayat 3 dengan ayat 2 tadi? Okey, kalau kita insya-Allah nanti kalau kita akan lalui, nanti kita akan masuk kepada modul membincangkan hubungan ayat dengan ayat. Kalau nak bincang antara hubungan ayat dengan ayat, itu kena masuk sesi tadabbur ayat per ayat. Tetapi di sini kita belajar, sambil kita belajar tentang pembuka penutup, kita juga boleh mempelajari tentang perkaitan ayat 3 dengan ayat 2. Kalau ayat 2 tadi, Allah menyebut tentang nanti di hari akhirat orang kafir menyesal sangat. Kenapa tak jadi orang Islam? Apa yang mereka dah buat sampai mereka boleh menyesal seperti itu? Ayat 3 memberikan jawapan. Kerana ketika mereka di dunia, mereka nak hidup dalam keadaan yang senang lenang. Mereka tak nak peduli halal haram. Mereka tak nak. Kerana mereka nak menikmati. Mereka berada dalam keadaan yang mencari kesenangan dunia, mengabaikan wahyu, mengabaikan perintah. Itu di antara sebab kenapa mereka menyesal di hari akhirat. Okay, jadi kita pula belajar pada dekat pembukaan, pada ayat ketiga Allah menyebut tentang kesenangan dunia yang dikejar, yang dicari oleh manusia. Jadi kita baca pada ayat dia. Allah mengatakan, "Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yul'ihimul amal, fasawfa ya'lamun." Allah kata, biarkanlah mereka makan, mereka bersenang-senang dengan kemewahan dunia dan dilalaikan oleh angan-angan. Okey, tuan-tuan jangan faham ayat ni Allah Taala tak minta Nabi dakwah. Bukan ayat ni Allah kata biar je lah dia nak jadi apa dekat penduduk Mekah tu, biarkanlah Muhammad. Bukan seperti itu. Ini menunjukkan bahawa kalau dah dakwah, dah sampaikan berbelas-belas tahun duduk kat Mekah tu, kan, dah disampaikan, diberi peringatan, kalau mereka tak nak terima juga, nak buat macam mana? Allah kata biarkan. Kan, dah mereka akhirnya sampai pada penutupan, sampai dah kepada tahap yang klimat, mereka dah tak nak berubah. Allah kata nak buat macam mana? Kan, Allah kata nanti mereka tahulah, kata Allah, tentang apa akibat yang mereka dapat kalau mereka memilih jalan untuk bersenang-senang hidup di dunia, mengikut hawa nafsu, tidak mengikut kepada petunjuk wahyu. Apabila kita baca dekat ayat penutupan, kita baca dekat penutup surah Al-Hijr, kita tengok pada ayat nombor 88, kita akan dapati Allah mengulang kembali isu tentang kesenangan dunia. Kan? Tengok Allah ulang. Jadi kita tengok, pembuka, penutup, dia ada keserasian dia. Jadi apabila diulang, diingatkan kembali, membincangkan topik yang sama, maksud dia Allah Ta'ala suruh kita ambil perhatian. Kamu yang baca suratul Hijr, ingat. Kamu nak jadi menyesal ke macam orang-orang kafir? Betul, Allah ingatkan tentang kenapa orang kafir tu dia dah buat apa ketika mati di dunia, tentang kesenangan dunia, ikut hawa nafsu, tidak mau ikut hidup dengan berlandaskan kepada petunjuk wahyu. Jadi pada ayat penutupan, ayat penutup dia pada penghujung, Allah menyebut tentang kesenangan dunia. Allah pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat nombor 88 secara keseluruhannya. Allah pun mengatakan, kita tengok pada terjemahan, Allah mengatakan, janganlah engkau menghalakan pandanganmu kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan antara mereka. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala nak ingatkan Nabi, jangan pula engkau join dia, kau tinggalkan dakwah tu, kau ikut cakap mereka.
Sebab mereka boleh tawarkan kepada kamu kesenangan. Mereka boleh tawarkan kepada kamu kekayaan. Allah kata jangan. Jangan kamu terpedaya. Jangan kamu terpengaruh dengan mereka. Kita pun tahu kan, ada orang, kita ni tuan-tuan, ada orang, dia boleh jual agama dia. Betul tak? Dia boleh jaja agama dia. Dia boleh tukar agama. Sebab apa? Semata-mata nak kejar kekayaan, nak dapat kemewahan. Dia sanggup abaikan prinsip. Dia tahu tu haram. Tapi sebab kalau tak ambil kau rugi pula, contoh. Jadi dia sanggup, dia tak pedulilah halal ke haram ke, tak peduli. Sebab apa? Sebab dia nak kesenangan dunia. Sebab tu Allah ingatkan pada ayat-ayat hujung dalam surah Al-Hijr tentang jangan ikut mereka-mereka yang terpedaya dengan kesenangan dunia. Lepas tu Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, janganlah engkau bersedih terhadap mereka. Jangan kau sedih pula mereka tak nak terima apa dakwah yang kau bawa, mereka tolak dan sebagainya. Lepas tu Allah kata, sebaliknya engkau hendaklah merendah diri kepada orang yang beriman. Sebab orang-orang kaya ni, mereka pandang rendah orang-orang Islam yang ada zaman Nabi. Mereka tak nak orang Islam ni dekat dengan mereka. Okay. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, jangan dengan orang Islam ni, kamu kena merendah diri. Okay. Jadi kita lihat kepada sudut yang keempat bagi surah Al-Hijr. Jadi tuan-tuan pun dah dapat dia punya kesimpulan dia pada sudut yang ketiga pada pembuka dan penutupan. Jadi kita pun dapat pengajaran dia apa? Dalam hidup kita ni, kita perlu berpandukan kepada petunjuk wahyu. Kita kena ada prinsip, kita kena pegangan hidup kita, biarlah kita mati dalam keadaan kita Islam. Kita tak nak terjebak diri kita semata-mata nak cari kesenangan dunia, kita abaikan yang haram. Jangan. Kita terikat dengan petunjuk wahyu. Okay. Kita terus pergi kepada sudut yang keempat dari surah Al-Hijr. Okay. Kalau kita lihat kepada, kita ambillah ayat 6 dengan ayat nombor 7. Ini cerita tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 6 dan 7 ni pun boleh jadi sebagai jawapan kenapa orang kafir tu dia menyesal sangat di hari akhirat nanti. Kenapa mereka menyesal tak jadi orang Islam? Ada kaitan dengan mereka merendah-rendahkan, mereka mempelekeh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuduh apa? Maka kita kena tengok kepada perincian ayat dia. Jadi kalau kita baca dekat ayat nombor 6, mereka menuduh Nabi ini adalah seorang yang gila, la majnun. Gila kau Muhammad. Lepas tu kalau tuan-tuan baca dekat surah-surah lain, ada maklumat, ada sebab kenapa mereka kata Nabi Muhammad dia gila. Antaranya Nabi mengulang benda yang sama. Kan 13 tahun duduk kat Mekah, kan dia ulang benda yang sama, ajak benda yang sama. Lepas tu mengaku dia Nabi dah pula, tak bawa bukti. Jadi, tapi sebenarnya itu anggapan yang salah mereka kepada Nabi SAW. Lepas tu, mereka juga tidak percaya Nabi ni seorang Rasul, iaitu Nabi tidak dapatkan bawa bukti seorang malaikat. Mereka kata, mengapa engkau tidak membawakan malaikat kepada kami jika engkau termasuk di kalangan orang yang benar? Di kalangan orang yang benar. Jadi Nabi SAW ni kita tahu dia adalah utusan Allah. Nabi tak bolehlah Nabi tak bolehlah cari penyokong dia, tunjukkan ni malaikat. Kalau kata saya, dia lah malaikat, aku bawa malaikat.
Itu bukan kerja Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Okey, cuma saya nak tambah sedikit lagi maklumat kepada tuan-tuan dan puan. Okey, dekat sini malaikat dekat sini, bawa malaikat ni tuan kena catat ya, kena catat. Membawa malaikat ni ada dua sudut. Okay. Sudut yang pertama, maksud dia adalah membawa malaikat yang menyokong bahawa Nabi Muhammad ini adalah seorang Rasul. Itu maksud pertama. Maksud yang kedua, boleh merujuk kepada azab. Ya, boleh merujuk kepada azab. Maksudnya mereka kata, kenapa tak bawa turun malaikat? Hantarlah azab kepada kami kalau engkau orang yang benar Muhammad. Engkau duk ancam-ancamkan kepada kami, duk bagi amaran kepada kami dengan azab. Mana malaikat? Jadi dua maksud. Membawa malaikat tu ada dua maksud. Maksud pertama untuk menyokong, membuktikan bahawa Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Maksud yang kedua merujuk kepada menurunkan azab. Okey, dah jelas? Okey. Apabila kita baca dekat penutupan, kita tengok ayat 95 sampai 97. Ini memang tiga dekat ayat hujung juga. Sebab dia 99 ayat kan. 95, 96, 97, 98, 99. So termasuk dalam 5 ayat yang terakhir. Allah mengulang tentang apa yang Allah sebut tentang mereka tuduh Nabi tadi. Mereka nak mempersedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok dekat sini Allah menyebut tentang Allah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dipersenda. Kalau yang mula-mula tadi tu mereka ayat 6-7 mereka tuduh Nabi ni orang gila. Nabi ni dipelekehkan, dipermainkan. Maka dekat penghujung surah Al-Hijr Allah menyebutkan tentang maklumat. Kenapa Allah sebut tentang ejekan, sendaan? Dia sama sebenarnya watak yang ada pada kaum Samud. Dia sama watak dengan penduduk Hijr, apa yang mereka dah buat kepada Nabi mereka. Sebab itu Allah bawa turun kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Jadi kita tengok Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi SAW. Allah mengatakan, Inna kafainakal mustahzi'in. Allah kata, sesungguhnya kami akan jaga, kami akan pelihara engkau daripada kejahatan orang-orang yang mengijik-ngijik dan mempersendakan kamu. Dia ijik kata Muhammad ni gila dan sebagainya. Jadi Allah kata, kami akan jaga mereka. Kami akan menjaga engkau Muhammad daripada orang-orang yang ijik dan mempersedakan Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala menerangkan yang mengejek-ngejek, yang mustahzi'in tu, al-mustahzi'in mengejek-ngejek tu, mempersenda tu, mereka ni apa lagi karakter mereka? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Mereka itu juga orang yang menyekutukan Allah. Kata Allah tak apa. Nanti dia tahulah apa balasan yang Allah nak bagi kepada mereka. Okay. Kalau tuan-tuan baca dalam pentafsiran, seperti mana pendapat sahabat, pendapat Urwah Ibnu Zubair ada menyatakan siapa di antara yang mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang sempat saya rujuk dalam tafsir At-Tabari, beliau menyebutkan ada 5 daripada orang kafir Quraisy yang kira orang yang otak-otai, yang banyak mengijik mempersedakan Nabi SAW ni ada 5. Dia antara orang yang VVIP lah. Orang-orang yang ada pangkat bangsawan yang mereka mengijik Nabi SAW. Ada 5. Ini pendapat Urwah Ibn Zubair. Riwayat ni ada dalam tafsir At-Tabari. Mereka ni seperti Al-Aswad bin Muttalib, Aswad bin Abdul Yaghud, Al-Walid ibn al-Mughirah, di antaranya Al-Haris bin Qais, mereka ni. Okey. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah kata walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah kata kami tahu Muhammad, engkau susah hati dengan apa yang mereka telah engkau susah hati dengan apa yang dikatakan kepada engkau wahai Muhammad. Sempit tuan-tuan. Kalau kita bawa dakwah kan, orang tuduh kita macam-macam. Kan sekarang ni kan banyak orang suka melabel. Kita sampaikan benda yang benar, orang tuduh dia ni dengan gelaran sekian. Kita rasa apa? Sesak tak dada kita. Bersusah hati tu yadiqu sadruka dalam ayat. Maksudnya kita rasa sesak dada kita. Kan, sedangkan kita ikhlas. Kita nak tegur, kita nak sampaikan benda yang benar. Tapi macam-macam orang akan labelkan. Dan inilah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya semasa Nabi berada di bumi di bumi Makkahul Al-Mukarramah. Jadi kita dapati pembuka dan penutup ni isu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sekarang pun ada manusia yang dia masih lagi memperkecilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menolak hadis dan sebagainya. Jadi di sini kita dapati bahawa dalam hidup kita keutamaan pada wahyu Al-Quran. Lepas tu keutamaan kepada mengikuti isi kandungan wahyu Al-Quran. Nak jadi betul-betul seorang Islam, ikut petunjuk wahyu. Begitu juga dengan kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan ikut apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita buat semua maklumat-maklumat tadi tu, maka kita akan terselamat di dunia dan juga di hari akhirat. Allah akan selamatkan kita daripada kebinasaan yang pernah Allah timpakan kepada ashabul hijr, kepada penduduk al-hijr. Jadi kita terus kepada suratul Nahl. Okey. Jadi kita tengok dekat suratul Nahl. Okey. Suratul Nahl ni, Nahlu ni kita tahu ia merujuk kepada apa? Nahlu ni dia merujuk kepada lebah kan. So ini adalah surah lebah. Kalau tadi surah cerita tentang lokasi, tempat, ini surah cerita tentang lebah pula. Okey, suratul Nahli. Okey, suratul Nahli saya maklumkan tadi pada peringkat awal, surah yang berada pada juzuk yang ke-14, ada lebih kurang dalam 128 ayat. Okey. Kita tengok terlebih dahulu tentang tujuan suratul An-Nahli. Okey. Surah An-Nahl ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia banyak memberikan tumpuan kepada nikmat. Dia banyak memberi tumpuan kepada nikmat. Sebab itu, tuan-tuan kena ingat balik. Pada modul, kita pernah ajar tajuk nama dan tema surah. Lepas tu kita bincang tentang nama saja. Sebab kita nak kejar dalam satu tempoh, nak belajar nama, nak belajar sinopsis, nak belajar tema, lepas tu nak tadabbur ayat berayat, kadang-kadang tak terkejar kita. Sebab tu kita susun modul tu. Belajar nama dulu, belajar tema dulu, belajar segmen dulu, sinopsis dulu. Lepas tu barulah pergi kepada nak belajar ayat satu persatu. Sebab tu nak faham Quran, jangan terkejar-kejar. Kena ada kaedah, kena ada metod dia supaya kita boleh masuk mengikut kepada peringkat dia. Bukan terus terjun baca ayat yang pertama sampai ayat 128. Jangan. Masuk dulu ikut pintu-pintunya. Itu kaedah nak faham Quran.
Okey, kita tengok kepada suratul Nahl ke pasal lebah. Jadi semua orang tahu tentang lebah. Uh, lebah ni dia keluarkan apa? Kita tahu lebah ni mengeluarkan madu. Semua orang tahu bahawa madu ini adalah merupakan apa? Merupakan ubat syifa. Okay. So daripada lebah tadi tu, ia keluarkan madu. Lepas tu kena tengoklah ingat balik semula tentang kenapa surah tu difokuskan tentang lebah. Sebab lebah ni mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan. Lepas tu kena rujuk balik ayat yang Allah sebut tentang An-Nahlu ni. Okey, cuma kita tak sempat dah nak mengulang balik tentang nama, kenapa dipilih. Tapi kita terus pergi kepada mempelajari tentang, saya ulang balik, yang paling penting adalah kepada surah ini, surah yang mengajak kita supaya jangan syirikkan Allah, esakan Allah. Kenapa Allah tu patut diesakan? Kerana Allah Ta'ala itu merupakan sumber kepada ni'mat. Nikmat dekat dunia, nikmat di hari akhirat. So nikmat dekat dunia yang kita jelas nampak berguna kepada kita sampai hari ini, jadi penawar lagi adalah daripada madu lebah tu. Tapi kalau bincang tentang nama surah, kita bukan nak fokus pasal madu tu saja, tapi nak fokus tentang bagaimana lebah ini dia boleh sampai mengeluarkan madu. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia adalah mereka ini walaupun dia haiwan, dia mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia punya mesej di sebalik nama surah. Sebab tu nanti tengok balik semula. Buka balik dekat FB, buka balik dekat page Akademi Tadabbur, cari maklumat tentang nama dan tema bagi suratul Nahl. Nak lebih jelas lagi, buka lagi nota, tengok pada YouTube untuk tajuk sinopsis juzuk yang ke-14. Ada maklumat tentang suratul Nahl. Jadi kita terus kepada pembukaan bagi suratul Nahl. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan, memang saya tak sempat nak ulang balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Sebab tu saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan. Jadi kalau tuan-tuan nak faham apa yang kita bincangkan pada modul ini, tuan-tuan kena tengok balik, ulang balik kembali apa yang telah saya sebutkan tadi. Nama dan tema surah termasuk sinopsis juzuk yang ke-14. Tuan-tuan, jangan tinggal apa modul yang Akademi Tadabbur buat. Kalau tak sempat nak ikut, kena rujuk balik. Sebab modul kita ni dia akan pergi kepada lama nanti baru kita masuk kepada tadabbur daripada satu ayat kepada satu ayat kepada satu ayat kepada satu ayat. Lepas tu kena ikuti dengan penuh sabar, dengan penuh cekal. Okey, kita lihat kepada beberapa sudut pembuka dan penutup bagi suratul Nahl ini. Okey, kita lihat kita lihat kepada sudut yang pertama. Okey, kalau kita baca pada ayat yang pertama, Allah menyebut tentang dakwah. Ada kaitan tak dengan apa yang kita bincang tentang kerasulan tadi? Kan tadi kita nampak tak apa kaitan dia? Dekat suratul Hijr kan kita tahu ada sudut pembuka dan penutup tentang Nabi kan. Mereka tuduh Nabi ni gila. Lepas tu Allah Ta'ala kata bahawa Nabi ni dipersendakan. Diorang buat main-main je dengan Rasul. Jadi apabila kita buka suratul Nahl, Allah Ta'ala membawa kembali isu tentang Nabi SAW. Tapi nak bawa tentang apa? Dia memberikan pertambahan maklumat.
iaitu dalam bab dakwah, dalam bab memberikan nasihat, dalam bab menegur umat, kena bertenang. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam bab apa? Dalam bab azab. Kita baca dekat ayat ni, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Jadi kalau kita baca pada ayat itu, Allah kata telah hampir datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu minta untuk disegerakan. Okey, ketetapan Allah dekat sini, tuan-tuan puan ya. Kita ambil pendapat yang terpilih, ketetapan Allah di sini merujuk kepada ancaman azab kepada Allah, dari Allah kepada orang Arab musyrikin, kepada penduduk Mekah yang mereka menolak wahyu, yang menolak kerasulan. Jadi ketetapan dekat sini mengikut pendapat yang terpilih adalah merujuk kepada azab. Allah kata, dah dekat dah azab tu nak kena pada mereka. Lepas tu Allah kata, fala tasta'jilu, maka janganlah kamu maka janganlah kamu meminta untuk disegerakan. Segerakan tu maksudnya Allah Ta'ala kata, tak apa, azab tu pasti akan kena pada mereka. Azab tu Allah kata akan kena dekat mereka dia. Kita tahu kan, kiamat ni kan benda yang dekat, benda yang pasti. Allah kata pasti mereka kena azab. Allah kata sudah ditetapkan, kata Allah. Oleh sebab itu janganlah kau minta disegerakan azab. Teruskan berdakwah. Tabah, kata Allah. Lepas tu Allah Ta'ala telah menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan Allah menggunakan tasbih tentang dirinya. Betul Allah letak pada penghujung tu, Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggilah Allah daripada perbuatan syirik yang orang kafir itu telah lakukan. Okay, itu dekat pembukaan tu, suratul An-Nahl. Okay. Lepas tu kita lihat lagi. Okay. Kita terus pergi kepada penutup dia. Jadi kalau kita tengok dekat ayat 127. Ayat 127. Suratul Nahl ini surah yang ada lebih kurang 128 ayat. Ini ayat 2 yang terakhir. Allah ulang balik dalam urusan apa? Dalam urusan dakwah. Di sini Allah kata apa? Sabar. Okay, kita lihat pada ayat dia. Allah mengatakan wasbir. Allah kata apa? Dan bersabarlah Muhammad. Wama sabruka illa billah. Dan tidaklah berhasil kesabaranmu melainkan dengan kamu minta pertolongan Allah. Minta Allah tenangkan, minta Allah Ta'ala pucuk, hiburkan diri kamu dengan mohon pertolongan Allah. Allah kata sabar. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi tu, dalam dakwah, betul tak? Orang tuduh kita, orang maki kita, orang label kita dengan macam-macam. Maka kita kena sabar. Tapi nak dapat sabar tu, minta pertolongan kepada Allah. Dengan salat, dengan buat salat malam. Kan? Minta ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan tentang kepada Nabi, dan jangan engkau berduka cita terhadap kedegilan. Ini kena padam. Salah ni. Salah letak ni. Okey, dan jangan engkau bersepit dada. Ini kaitan dengan yang tadi. Janganlah nak rasa fed up, putus asa, kecewa. Macam itulah dalam dakwah Muhammad. Kena sabar. Jadi kalau kita baca dekat pembuka dan penutup, kita dapati isu tentang apa? Isu tentang dakwah perlu dilakukan dengan cekal, dengan sabar. Okey, mohon kesabaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Jadi kita teruskan dengan
dengan sudut yang kedua. Okey. Sudut yang kedua, bagi surah An-Nahl ni, Allah Ta'ala menyebutkan tentang situasi orang kafir di tuan-tuan, kejap. Kejap ya. Okey, saya terbagi nota yang sama ni. Okey, tuan-tuan dapat nota surah Al-Hijr yang mana surah An-Nahl. Samakah seperti yang saya beri ni? Ada pengulangan tak? Kejap. Tuan-tuan boleh beri makluman last tak? Okey. Tuan-tuan, kita boleh dengar tak suara saya? Boleh tak? Boleh dengar tak? Boleh Ustaz, boleh. Okey, dengar. Okey, saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya tersalah memberikan maklumat dalam surah An-Nahl ni. Kalau saya tengok dekat sini kan, ini kan sudut pertama. Sudut pertama ni betul, yang ni okey, betul. Cuma sudut yang kedua ni, saya mengambil semula maklumat di dalam surah, saya mengambil semula maklumat yang surah Hijr tadi. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa. Saya memang semalam memang dalam keadaan yang sangat kepenatan. Memang buat nota tu dalam keadaan tersungguh-sungguh dah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tuan-puan. Saya baru perasan saya tersalah. Dia sebenarnya dia ada maklumat lain. Nanti saya bagi nota yang baru. Ini bermakna okey. Sekejap ya. Okey. Jadi maksudnya kita berhenti setakat ini untuk sudut yang pertama bagi surah An-Nahl. Kita baru bincang satu, sebenarnya dia ada sampai 4. Okey, dia ada sampai 4. Cuma saya terulang kembali maklumat dalam surah Al-Hijr. Saya mohon maaf banyak-banyak. Nanti saya betulkan. Nanti saya akan bagi nota yang terbaru selepas daripada ini, dan kita akan sambung insya-Allah pada hari esok. Kita sambung kembali pada hari esok untuk sudut yang kedua, sudut yang ketiga dan sudut yang keempat bagi surah An-Nahl. Maknanya besok kita sambung sekejap surah An-Nahl, lepas tu baru kita masuk surah Al-Isra. Surah Isra ni ada 4 sudut pembuka dan penutup. Jadi insya-Allah saya akan beri nota yang terbaru. Nak petang 10 mungkin dah tak sempat sebab sekarang kita dah dekat pukul 10. Sebab jam 10 ni kita akan ada satu lagi slot lain, itu tadabbur surah Ad-Dukhan ya, bersama dengan Ustaz Uzair. Sambungan siri yang ke-6 yang akan berlangsung insya-Allah tidak sebentar lagi. Kita akan mula pada ni waktu dalam 10-15 minit insya-Allah. Jadi saya tidak sempat untuk memaparkan sudut kedua, ketiga dan keempat bagi surah An-Nahl. InsyaAllah besok kita sambung semula surah An-Nahl sudut yang kedua. Lepas tu kita masuk terus dengan surah Al-Isra. Okey. Boleh tuan-tuan, saya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan, kelemahan
daripada pihak saya, insya-Allah. Jadi minta maaf pada siapa-siapa yang dah terprint ke, alah nak kirim pada sekali lagi, saya mohon maaf banyak-banyak. Insya-Allah nanti saya beri nota yang saya baiki. Okey, ada apa-apa soalan, pertanyaan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini? Boleh ikut dengan baik. Okey, nampak hala tuju pembelajaran kita, kesinambungan antara satu modul kepada satu modul. Jadi tuan-tuan kena ikut apa yang saya cadangkan tu. Ya, nak faham, kena rujuk balik maklumat dekat sinopsis juzuk yang ke-14. Lepas tu kalau boleh tengok semula modul nama dan tema surah. Kalau tuan nak tengok nama tema surah, dia macam ni nota dia. Okay, papak sekejap je. Sebab saya ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia tak dapat ikut semua kelas, terutama lagi yang dah bekerja kan. Okay, kita tengok nota ni. Ni nota untuk nama dan tema surah. Tak apa, kalau nak nota penuh, nanti saya bagi. Nota nama dan tema surah ni, yang daripada surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas tu ada. Cuma saya tak beri lagi sebab saya sedang mengumpul ke semua rakaman-rakaman daripada Al-Fatihah. Itu yang saya tengah kumpul, insya-Allah nanti saya bagi. Nanti siapa yang ada, kita tengok baliklah. Dia mudah je. Kita tengok dekat link Google Drive, dekat dalam Telegram untuk tajuk nama dan tema surah. Adalah maklumat ni. Dekat sini kita kena baca. Kita akan jumpa maklumat tentang suratul Nahli. Ini dekat nama dan tema surah saja. Kita akan dapati ada banyak maklumat tambahan yang tak ada dekat modul ni. Lepas tu kena tengok pada nama dan tema surah. Okey, jelas tuan-tuan puan? Apa yang saya nak perkatakan, jadi saya harap tuan-tuan boleh ikuti dengan baik. Okey, ikut daripada satu modul kepada satu modul. Jangan lompat-lompat, nanti susah nak faham. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain? Okey. Kalau ada rakan-rakan di FB, anda ada masalah, anda mengalami kita tak tahu ada sinopsis tu dengan nama, tolong tinggalkan maklumat anda di ruangan komen. Sama ada anda melihat secara langsung ataupun secara rakaman. InsyaAllah, kita ada rakan-rakan yang boleh bantu tuan-tuan. Kalau boleh, jangan sampai tertinggal mana-mana modul. Sebab lepas ni akan ada modul yang kesambungan dia. Dia ada kesinambungan dia. Jadi jangan sampai tertinggal. Mudah untuk ikuti modul-modul yang akan datang. InsyaAllah. Okay, kalau tak ada soalan, saya jemput tuan-tuan perempuan untuk ikuti slot yang berikutnya. Tadabbur surah Duhan. Kalau tuan-tuan tak ada apa aktiviti yang lain. Okay. InsyaAllah kita jumpa insyaAllah pada hari esok. Kita sambung 3 lagi sudut bagi pembuka dan penutup suratul Nahli. Lepas tu kita terus masuk ada 4 sudut pembuka dan penutup bagi surah Al-Isra, insya-Allah. Mohon maaf sekali lagi atas kelemahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.